Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan untuk kitab Syama'il Muhammadiyah, yang mana kitab yang kita guna ni adalah kitab Syama'il Imam Tirmizi. Pada malam ini kita akan sambung hadis yang ketujuh. Kalau kitab saya ni muka surat 33, muka surat 33. Jadi hadis ni kita baca dah terjemah dah. Terus kita pergi kepada poin dia lah. Kita ambil hak petak mula-mula tu. Kalau hak selepas tu memang saya bagi nombor, letak nombor dah. Petak yang pertama tu. Poin yang pertama, perkataannya, ujung-ujung tulangnya kuat. Dia maksudkan di sini ni, ujung kepala bahu ni. Itu yang dimaksudkan di sini dasar pada teks apa ni Arab dia tu. Yang dimaksudkan adalah ni sendi pundak ni. Kepala bahu lah kita kata. Oh, dia besar. Itu maksud dia. Cuma ni dalam perkara pertama ni dia campur pergaulan tu, sebenarnya dia poin lain tu, cuma dia gabung sekali. Jadi Nabi ni tadi sebelum ni dia telah sebut bahawa dada Nabi ni lebar lah. Tidak dada pendek ni, antara bahu ni itu ni agak lebar. Kemudian ni dia ni besar, isyarat pada gagah lah. Itu maksudnya. Kemudian pergaulan, isyrah, maksudnya adalah pertemanan, tu bahasa Indonesia lah. Pergaulan ni mana as-suhbah, iaitu persahabatan ataupun isyrah. Isyrah maksud dia. Ashir atau sahabat, huwa ashiri kita kata, dia tu sahabat saya tu. Tapi dalam bahasa Arab bila guna ashiri, mana sahabat ni sahabat lama, bukan jumpa sekali dua, tidak lama dah. Sahabat lama dah 10 tahun, itu dipanggil ashir ataupun suhbah. Seketika artinya saat itu. Saat itu juga jika dikatakan badahtuhu bil amr, tu dia silap tulis badahtuhu bil amr, artinya aku mengejutkannya dengan suatu masalah. Hak dia nak ayat sini ya. Kalau mengikut riwayat ni lah, hadis yang kita baca ni, riwayat daripada Ibrahim bin Muhammad ni, hak cerita dia ni salah seorang keturunan Sayyidina Ali lah. Dia kata kalau datuk dia lah Sayyidina Ali cerita, dia akan sebut gini-gini. Baik, jadi maknanya kata-kata dalam dia sebut dalam ni, sekali tengok ya Nabi, jumpa sebentar, sekali tengok ya, jumpa sekali ya, terus dia akan rasa kagum, mengejutkan dia. Itu makna badahtu bil amri, makna perkara ini telah mengejutkan saya. Sebab apa? Keunikan dia ataupun kehaibatan dia, itu maksud dia. Tak nanti kau bergaul lama dengan Nabi, sekali jumpa pun rasa dah kagum terhadap dia punya penampilan Nabi. Itu maksud dia. Itu makna badahtu bil amr. Payah segitu dah disebab bahasa, kalau bahasa Arab itu dengan dia tak siapa lagi tu, sebab dia pengaruh B tu. Dia panggil partikel ba tu. Jadi orang Arab kalau dia kata badahtu bil amr, maknanya perkara itu telah menyebabkan saya rasa terkejutlah dengan keunikan dia. Itu maksud dia. Badaha ni makna tak lama sekali, jumpa sekali ya, nampak dah kehebatan dia tu. Sayyidina Ali nak cerita Nabi ni orang jumpa sekali pun orang ingat semua keadaan dia. Sebab apa? Unik dia tu dari segi rupa paras, tubuh badan, percakapan, menunjukkan seorang yang haibah. Haibah tu bahasa Arab. Kita dah sebut hebat-hebat tu dia sahaba ya, haba yahibu haibatan, kata terbitan, masdar lah, kehebatan. Itu haibah. Baik, yang kedua, ni anak bubuh nombor dia yang kedua.
perkataan Sayyidina Ali, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak, bentuk tubuh dia tu tidak sangat tinggi lah. Postur tu mana bentuk tubuh lah, jism. Mana bentuk tubuh Nabi ni, fizika Nabi tu tidak terlalu tinggi. Ni pun kita jumpa dah sebenarnya. Artinya adalah tidak sangat tinggi. Tu. Tidak sangat tinggi. Tidak tinggi benar. Kalau bahasa Kelantan. Tidak tinggi dia tetapi tidak tinggi benar. Bukan kata rendah dah. Sederhana. Dan penjelasan tentang perkara ini sudah disebutkan dalam perbincangan lalu dalam riwayat Anas bin Malik, di mana Anas sebut bahasa yang Anas gunanya, Rasulullah SAW tidak sangat tinggi. Itu bahasa Anas guna. Makna kedua ungkapan ini sama, serupa je riwayat Sayyidina Ali sebut dengan Anas sebut ni sama saja. Maksudnya ayatnya tidak terlalu tinggi. Tapi orang tak panggil rendah Nabi ni. Sebab kita ni kan, tengok contohnya Hana kata, tak je dengar lagu kata kita ni rendah. Tapi nak kata tinggi pun tak juga. Sederhana. Tapi kalau cikgu Kuk tu nak orang kata tinggi. Cikgu saya Hana akak apa lagi tu nak kecek dia. Kalau khairul ikhwan kan, tak ada gamuk no. Kita tengok dia kata pak aku entan kata tak. Masa duduk rokok sak tu tidak ketemu. Akak apa lagi. Tu tinggi benar tu. Nabi tidak gitu. Nabi tidak gitu. Nak kata rendah dah. Tu maksud dianya. Jadi kata-kata Sayyidina Ali dengan kata-kata Anas bin Malik riwayat sebelum ni sama saja. Nak ayatnya kalau bahasa India dia guna sebenarnya, mana tinggi dia tu rata-rata. Maknanya sederhana. Itu maksudnya. Yang ketiga perkataan Sayyidina Ali lagi, juga tidak sangat pendek. Artinya tidak pendek benar lah. Tidak sangat pendek sekali. Itu mana tidak pendek benar. Tu. Maknanya tidak sangat pendek. Hak ni sebenarnya kalau dalam syarah tidak sangat pendek ni, dia berkata-kata begini, dia lebih menjurus pada tidak kurus. Hak tu sebenarnya. Sebab orang ni kadang-kadang kalau dia pendek, kalau dia kurus nampak macam tinggi. Tapi kalau orang tu tinggi, tapi kalau dia tubuh buka, orang nampak macam pendek. Itu dia, itu perkataan dia sebenar di sini. Tak apalah. Untuk hadis yang ke berapa yang selepas ni lah, hadis selepas ni dia akan ada huraian hak tu. Dia akan ada huraian. Kalau kita tak, budak ni tubuh halus, orang tak kata pendek. Tapi kalau setahu tu, kalau tubuh dia kita terbuka gemuk, orang akan kata pendek. Itu maksud dianya. Sebab Nabi ni tidak gemuk dan tidak kurus, tapi berisi. Tepat tu bahasa Kelantan, berisi. Tidak gemuk. Cumanya akan datang kita akan jumpa lah, bila Nabi sebelum meninggal dunia tu ada sedikit naik tubuh Nabi. Tapi anda tak pernah dengar Nabi kena cimani. Sebab ada ustaz kata, ustaz anda tak sebutlah ustaz kau tu. Jadi kita suruh anak murid dia tanya, ambil mana maklumat. Sebab anda tanya malah ni kepala. Kita ngaji mah habis ni kata, tak ada sebut Nabi kecil mani. Sebab Nabi tak ambil gula. Sebab Nabi ni, dia kalau kita baca dalam kitab ni juga, Nabi ni makanannya berorientasikan madu asli. Dia kan anak pertama kali dengan Nabi kecil mani. Tak tu kata anak tu royak. Anak tu pertama kali dengar. Jadi kita royakkan anak murid dia lah, cuba tanya, ialah kita takut kita tak jumpa. Kita tanya tu guru kata, dok Nabi hak Nabi ni tak ada penyakit. Pening kepala tu siapa masa dia pening, seminggu tu dia pening, acap kali pening kepala. Tu ada akan datanglah kita jumpa kan. Baik, seterusnya yang keempat, ini anak letak nombor mudah nak rujuk ni. Okey, yang keempatnya perkataan Sayyidina Ali. Ni sebut perkataan Sayyidina Ali kerana riwayat ni riwayat Sayyidina Ali. Tinggi Nabi ni rata-rata di antara manusia. Maknanya dia tidak tinggi benar. Sederhanalah supaya orang ramai-ramai maksudnya. Gitu. Maksudnya adalah pertengahan dari tinggi kebanyakan orang. Tu maksud dia. Tu anda terjemah terus kut Melayu lah. Jadi kesimpulannya bahawa tinggi Nabi SAW adalah rata-rata tinggi orang kebanyakan. Supaya orang ramai lah orang panggil tinggi setara mana. Gitu. Tidak terlalu tinggi, tapi tidaklah juga orang tak panggil pendek, tidak pendek. Baik. Tu kita jumpa dah. Perkataan Sayyidina Ali, rambut dia tidak sangat kerintin dan juga tidak lurus. Ungkapan ini sudah dijelaskan dalam riwayat sebelum ini, iaitu rambut Nabi tu dia kata saling berpilih, itu mana ikal lah.
Ana sebut dulu hak molek ni, kalau guru ana tu malah ana dia kata maknanya pelak rambut Nabi ni. Tu malah dia guna istilah kata pelak. Bukan orang tak main keriting pelak ni. Comel lah. Jadi Rasulullah SAW tidak berambut kerinting sekali. Tu bahasa Indonesia. Ana pun ni jumpa ni keribu dia tu. Tu bahasa Indonesia lah. Dan juga tidak lurus yang terurai. Terjurai tu mana terurai. Kalau keriting ni, kalau panjang pun kalau tak nampak itu lagi dah. Mungkin dia keriting ni tak. Rambut beliau pertengahan antara lurus, tu sangat lurus, dan kerinting. Ja'dil apa ni? Qatat tu kan sebut sebelum ni. Baik, yang keenam perkataan Ali lagi, tetapi sedikit kerinting rapi. Bukan kata lurus betul, tidak. Ada juga pelak tu, tapi rapilah, sebab Nabi ni sentiasa sikat rambut dia. Kadang-kadang isteri dia yang sikat rambut dia. Ungkapan ini adalah penjelasan yang menerangkan makna antara sangat kerinting dan sangat lurus. Jadi rambut Nabi itu pertengahan di antara sangat lurus dan sangat kerinting. Kalau bahasa kita agak pelak lah, ataupun ikal tu. Seterusnya yang ketujuh, perkataan Sayyidina Ali, ia tidak sangat gemuk. Gemuk di sini artinya berisi. Mana tidak kata berisi sangat, tidak. Jadi beliau tidak berbadan besar, tidaklah kata banyak daging dan berlemak, tidak. Tapi orang tak panggil kurus. Sudah molek lah kita kata. Tu. Lepas ni kita jumpa mana perut Nabi dengan dada Nabi, semua sahabat royak. Sebab kita bincang ni tentang fizikal. Tak bincang tentang makan minum Nabi, fizikal saja. Yang ke-8, perkataan Sayyidina Ali lagi, wajahnya tidak sangat bulat. Wajah bulat artinya benar-benar bulat. Dan wajah Rasulullah tidak bulat sempurna. Wajah beliau sedikit, ada juga bulat tu bahagian atas tu. Oleh sebab itu Ali menyatakan bahawa wajahnya cenderung bulat, artinya wajahnya adalah sedikit bulat. Tapi kebanyakan ulama sebut dia ni bujur lah, bujur telur misalnya. Dia gini, kalau bujur supaya bola rugby, supaya Zabi tu kepala Bilal. Nabi sebut kepala Bilal ke. Orang tak panggil bujur telur lah tu. Bujur telur ni atas nampak bulat, lepas tu dia turun gitu. Tu Nabi. Kalau Bilal tak bujur kat atas, bujur bawah, bujur bulat. Tu pohon sabit tu. Nabi sebut kepala pohon sabit tu. Dia tak serupa bujur tu, bujur lain. Tu orang tak panggil bujur gitu tak. Pohon sabit tu. Ni tak bujur telur lah. Tapi kalau dalam syarah tak ada seorang pun kata Nabi ni muka bulat, tak ada. Tak ada sebut gitu kan. Yang ke-9, perkataan Sayyidina Ali ni, warna kulit Nabi ni putih bercampur warna lain sedikit, artinya tidak sangat putih. Albino dia kata, tidak gitu. Anak kata putih sepuh patu Jepun tu kan, tidak gitu. Kerana warna kulit beliau putih bercampur merah. Warna kita sebut sebelum ni lah, putih kemerahan. Maknanya merah tu sikit ya. Kerana warna kulit beliau putih bercampur merah. Inilah maksud dari perkataan Ali di atas. Dan nanti akan disebutkan riwayat yang menyatakan bahawa warna kulit beliau kemerah-merahan. Artinya putih bercampur sedikit warna merah. Ada juga setengah ulama kata putih kuning. Ni ayatnya putih comel. Tu nak ayatnya. Sebab putih ni ada juga setengah putih tu tidaklah kata menarik, tapi putih. Ni tak ni. Putih ni putih comel. Yang ke-10, perkataan Sayyidina Ali lagi, bola matanya hitam. Hak hitam itulah kita jumpa dah sebenarnya. Mana hak bahagian hitam tu mana agak besar sikit. Hak hitam kita ni putih, lepas tengah tu hitam. Hak hitam tu besar. Hitam ni makna hitam legan lah. Bulu matanya panjang. Bulu mata adalah rambut yang tumbuh di kelopak mata tu. Beliau memiliki bulu mata yang panjang. Soal ini kita sebut dah sebelum ni. Mana ulama kata lentik lah, dia ke ujung tu agak melengkung sedikit kalau panjang straight gitu tak comel gitu. Yang ke-11, perkataan Ali, ujung-ujung tulangnya kuat dan pundaknya juga kuat. Ni supaya sebelum ni lah, mana kepala bahu. Yang dimaksudkannya adalah sendi-sendi tulang. Tapi sini ni lebih, anda tengok tu dalam syarah tu, lebih kepada ni bahu. Perkataan dia sebelum ni kita telah jumpa sendi Nabi semuanya besar otot lah. Otot, kita kata otot kan, menunjukkan gagah. Cuba tengok orang-orang hak itu, bukan hak main kita kata bina badan tu lain. Orang hak jaga tubuh ahli sukan ke misalnya, cuba tengok tu dia punya otot dia tu nampak gagah tu. Baik, perkataan ini maknanya sama dengan apa yang telah dijelaskan dalam hadis sebelum ini, iaitu hujung-hujung tulangnya besar. Jadi pundak di sini, sebab tanda kata tu pundak di sini adalah sendi pada pundak
pada pundak ni sini bahu ni. Pundaknya kuat, nak ayatnya gagah. Ni besar ke, kepala bahu besar ke, kalau kepala bahu kecil, tu tidak gagah sangat. Ni ingat lagi saya ada tu, dia nampak kurus ya. Boleh tak kurus. Dia pun tinggi. Dia ni main boxing lah masa sekolah dulu. Selak gawa. Pernah sekali anak gatung dua ke. Anak saya dia rok akak kata gagah ketemu ni teruk. Tapi kepala bahu dia kita tengok besar tangan. Tapi tengok tu tidak gemuk, dia kemah, tubuh kemah. Jenis tu Nabi ni. Dan makna dianya sama dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis sebelum ni lah. Mana ni lebar ni. Lebar bahu lebar. Tu. Seterusnya yang ke-12. Perkataan Sayyidina Ali sebut bulunya tidak banyak. Nabi ni tidak kata jenis bulu lah seporang India seng-seng bangsa tu ke habis. Siapa Maulana sebut dulu masa ngaji dia kata orang sana pak kata belakang bulu. Maulana kata, pok kita tak ada jenis spesies tu orang di kawasan kita ni. Sebab tu Nabi ni bulu tidak banyak. Artinya tidak banyak tumbuh bulu pada tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pada ciri tubuh beliau bahawa ada beberapa bulu yang tumbuh, di antaranya bulu dada. Tu ada. Iaitu bulu yang tumbuh di dada. Lepas tu dia bukan naik pakatah ni sini. Di sini. Lepas tu ni dia panggil labat, dia panggil labat ni apa ni? Apa ni pak telak ni? Ulah tidak. Ulah hati. Sini ulah hati. Labat dia panggil. Ni ulah hati dia tu gitu. Macam puting bulian tu lah. Gitu. Tu sahabat pernah tengok lah. Baik. Kedua telapak tangan dan kakinya tebal, tapi bukan kerah, lembut tapi tebal. Penjelasannya sudah kita bincang dalam hadis sebelum ni. Baik. Kata Senali lagi yang ke-13. Jika dia berjalan, maka perjalanannya dia itu agak cepat sikit. Iaitu cara berjalan yang dilakukan dengan sepenuh tenaga, yakni semangat. Bukan cara jalan orang malah. Orang kata, Kelantan kata, tak ada nak pergi, nampak nak. Tidak jenis lagi tu. Tu kemah tu, tak ada nak pergi. Faham lalu Kelantan. Ikut kaki. Ni dak ni nampak mikir tu jalan tu. Tu. Lepas tu dia jalan tu dia macam atur tapak gitu. Bukan heret. Kalau jenis heret kan bunyi serai saja. Berkebuk lah belakang dia. Ni dak dia akak. Atur sosok gitu. Jenis gitu. Itu perjalanan Nabi. Cara dia jalan. Seperti orang yang sedang berjalan menuruni kawasan rendah. Misalnya dia kata atas bukit ke dia turun bukit jenis gitulah keadaan dia. Jadi condong sedikit tubuh dia tu, kepala dia. Jalan menurun. Ia artinya adalah lereng bukit. Tu maksud dia. Tu ada Arab sebenarnya tu. Anda tak sebut. Maknanya Nabi ni dia jalan tubuh dia agak condong sedikit saja. Dan anda pernah tengok lah ada seorang ustaz anda singgah dalam masjid tu, memang anda kata banyak persamaan dengan kita duk baca dari kitab Syama'il. Dia jalan pun anda tengok tu pesen dia bukan buat-buat pun. Jenis gitu. Tapi sudut lain itu adalah tidak sama. Misalnya kepala pula ustaz tu, tapi dia jalan tu kata serupa dengan Nabi. Baik, yang ke-14, perkataan Ali, jika dia menoleh maka jika dia menoleh palinglah, maka yang menoleh adalah seluruh tubuhnya. Bila nak dia gini dia kalau dia nak paling tu dia paling gitu. Dia cara dia paling sekali dengan tubuh lalu. Tu maksud dia. Seperti kita kan? Dak gitu habis kat sakak dia sekali dengan tubuh lah. Tu cara Nabi seluruh. Artinya jika beliau menoleh ke belakang maka seluruh tubuhnya ikut Allah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya menoleh kepalanya sahaja dan badannya masih menghadap ke arah hadapan, tetapi badannya secara menyeluruh. Dia buat kanan tu, kalau tengok dari syarah tu maknanya tidak sebut kanan pun. Kalau dia paling kiri lah pergi tubuh dia. Adapun sekadar menoleh sedikit ke kanan atau ke kiri, hal tu tak masuk dalam maksud ni. Kadang-kadang ada dia paling gitu. Paling tu paling ke kiri kanan. Ni belakang. Cumanya anda sempat rujuk tadi. Mana Nabi ni kalau paling gitu tu biasalah. Tapi kalau dia nak tengok, kalau dia nak tengok ke orang, kalau dia tidak gitu saja. Dia habis dengan tubuh-tubuh. Tu maksudnya. Maknanya kaki pakai bergerak jugalah. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni sebenarnya isyarat kepada memberi perhatian, memuliakan orang. Supaya Kelantan kata tengok dengan ujung mata. Perlu tengok dengan ujung mata, dengan ujung mata kelih. Nampak tak beri perhatian. Nabi ni tidak. Baik, seterusnya
Yang ke-15 tu, perkataan Sayyidina Ali lagi ni, di antara kedua pundaknya ni, di antara dua bahu Nabi ni dia panggil apa ni, unuq ni, halq, tempat sembelih dia panggil halq. Hak atas ni dia panggil unuq, ke bawah. Unuq ni tengah-tengah antara mankib ni kepala bahu dua ni, tengah tu unuq, bawah tu. Orang panggil tu lagi kipah tak? Tidak, tu lagi kipah kan? Tu lagi kipah. Hak tu. Hak gerak tu dah. Dia tu. Sebab hak ni cak nubuah ni, hak sebesar telur tu, dia bergerak tu. Ada sahabat pernah rasa duduk di belakang, di belikat. Dia bergerak tu. Ada disebut, kita jumpa akan datang. Tapi hak ni asalnya duduk situ lah. Atas tu lagi kipah lah, hak gerak tu. Atas belakang tu. Baik. Ada cak. Potong cincin tu salah tu. Terjemah tu. Khatm ni ada makna cincin, tetapi sini khatm mana cak. Salah tu. Memang boleh terjemah cincin, tapi sini tak boleh lah. Sebab khatam ni dia ada dua makna. Khatam ni ada makna cincin, ada makna cak ni, cak mahur. Tu khatam juga dia panggil. Sebesar tu lah saiz dia. Hak warna bulat. Di antara kedua pundak Nabi ni ada cak nubuwah, cak kenabian. Dia ada kitab khusus tu, dua buah kitab. Ada dengan tajuk dia Khatmun Nubuwah, cak kenabian. Nabi-nabi dulu semua ada ni. Dalam kitab Syiah ada kata ni selepas Nabi wafat dia pergi pada Sayyidina Ali. Ada putih tak boleh mengarut sungguh Sayyidina Ali tak ada ayat. Baik, seterusnya yang ke-16. Bentuk dia, bentuknya adalah sekerat daging, sepotong daging nipis yang sedikit menonjol. Dia duduk bawah kulit. Bukan kata timur tu, jadi kulit tu jadi nampak tebal lah. Gitu ya. Hidup bawah kulit. Dan di belakang akan disebutkan riwayat tentang cak ini secara khusus. Selepas ni akan bincang khusus tu. Baik, yang ke-16, perkataan Sayyidina Ali lagi, beliau adalah Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin dia sebut penyudah sekalian Nabi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling akhir dan tidak ada lagi Nabi selepasnya. Seperti mana Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu. Maksudnya begini kalau kita terjemah, Nabi ni bukan semata-mata ayah kepada seorang anak. Mungkin Nabi ke ada anak. Bukan begitu. Memang dia ni ayah, dia ni kawan, tapi dia lebih lagi daripada tu. Gapo dia? Dia ni adalah Rasul dan penutup sekalian Nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hak ni ayat ni kalau mengikut setengah ulama menunjukkan bahawa Nabi sebelum turun Iqra tu dia pun tak tahu dia Nabi, tak ada siapa tahu. Kalau Abdul Muttalib tu dia dulu kata lahu makanah sekadar, dia ni akan ada kedudukan. Sebab dia tu cucu aku ni tak serupa dengan hak lain. Sebab tu kalau Nabi mari dia suruh duduk atas katil dia, katil hak gini, hak kepala gitu. Hak dia boleh duduk nyengga pun dia panggil katil kepada. Bukan sarik katil tidur ni dak. Tempat rehat lah. Katil panjang gitu. Lepas tu dia ada tempat tok kepala, tak perlu guna batar. Biasa pembesar ada lah tu. Orang dulu memang ada tu. Dah katil tu dia tak depan tu, orang boleh mari jumpa dia. Bila anak cucu dia mari, Nabi dia ambil tak situ. Tu dia kata lahu makanah. Dia ni akan ada kedudukan akan datang. Tapi tak tahu dia tu Nabi. Sebab tu dulu Tok Guru kata Nabi sebelum je Nabi Muhammad kampung kita dia sebut. Jadi orang nampak pelik lah dia kata gitu. Berasa tak sedar hati bila sebut gitu. Tapi bagi anak memang betul tu dari sudut tu. Nak ayatnya pada waktu tu dia serupa orang tak kenal. Masyarakat dia kata Muhammad biasa gitu. Dari sudut tu maksud dianya. Sebab itulah bila dia jadi Nabi baru timbul isu ni baru timbul dalam masyarakat. Sebelum tu tak ada apa pun. Baik, seterusnya yang ke-17 Yang ke-17 perkataan Sayyidina Ali lagi, beliau adalah orang yang paling dermawan, ajwadun nas sadra. Maksudnya adalah
ajwadun nas sadra ni, kalau asal terjemah dia begini, orang yang dada dia paling lapang, tu asal makna dia. Sebab tu sebut sadra. Ajwadun nasi sadra, orang yang paling lapang dada. Maksudnya dermawan. Tu orang Arab dia maksud. Ni orang panggil bahasa kiasan ni. Tidak sempit dada. Sempit dada ni kira payah nak derma kedekut lah. Dia kira gitu. Sebab tu dia sebut sini beliau adalah orang yang paling dermawan. Terjemah kepada ajwadun nas sadra. Sadra tu satu dada. Maksudnya adalah kelapangan dada. Tu hak bahasa dia, asal terjemahnya. Kerana kedermawanan dan kemuliaannya dilakukan dengan hati yang rela, lapang, puas hati dengan sebab boleh bui sesuatu. Mana kalau dia bui bukan kerana terpaksa, bukan kerana malu mata, bukan kerana nak jaga nama dak, dan dia buat tu dalam keadaan mudah saja, bukan susah. Setengah orang ni kan nak bui tu susah, nengung lama balik tu tak nak boleh bui. Dia tidak gitu tu nak ayatnya. Sebab ana sebut ni berdasar pada ana tengok dalam syarah lain lah. Dia kata ajwadun nas sadra ni, apa sebut sadra? Sebab setengah-setengah tu tak sebut sadra. Sadra ni nak ayat asal. Dalam bahasa Arab bila kata ajwadun sadra, mana hati dia tu tenang, lapang. Jadi Nabi ni bila dia wui tu, wui dalam keadaan tak ada puasa susah, puasa saya, lepas tu nengung menyesal, terlebih wui dah. Tak ada tu buah-buah tu. Tu maksud dia. Baik, seterusnya yang ke-18, perkataan sini, dia adalah orang yang paling jujur. Artinya ialah orang yang perkataannya paling benar, sesuai. Jadi paling jujur di sini dari sudut tutur kata tu, dari segi percakapan. Bila tu sejak beliau tumbuh dewasa, daripada remaja lagi, sudah dikenal oleh kaum dia sebagai orang yang jujur dan boleh dipercayai. Baik, 19 perkataan Senali lagi, perangainya sangat lembut, ataupun kalau kita nak sangat santun lah, penyantun dia. Maksudnya perangai Nabi tu. Maksudnya perangai Nabi tu bukan lembut fizikal. Kalau lembut fizikal jadi masalah pula. Lembut ni dia tu nampak gagah, tapi perwatakan dia tu. Perangai dia tu, tabiat dia tu lembut, karakter dia tu lembut. Sebab tu ana sebut sini mana sifat dia punya lemah lembut dia tu, santun lah, penyantun. Beliau memiliki karakter dan tabiat yang lembut. Beliau tidak berperangai kasar dan keras. Kan kita jumpa dah dalam kita belajar Mishkat di Telipuk tu kan. Mishkat di Telipuk tu, Nabi ni dalam kitab Taurat pun sebut dah, kalau dia pergi Kedah pun dia tidak duduk melaut tepik Kedah, jadi seporang di Kedah, di pasar itu. Tidak. Waktu tu ulama kata jakun itu. Nabi tidak gitu. Kalau dia nak kecek orang, dia pergi dekat. Sebab tu bila sahabat dia dalam riwayat Bukhari duduk di masjid, pada masjid Madinah tidak besar sangat, sikit lah suara naik tinggi, hei, Nabi kata tak boleh gitu. Kalau nak kecek, pergi dekat dia, jangan duduk tepik lagu tu. Rupanya bukan dalam masjid Kedah pun tak boleh. Nabi tidak gitu. Jadi dalam riwayat Mishkat tu dia sebut, dalam kitab Taurat sebut tu perkara tu. Baik, beliau tidak berperangai kasar dan keras. Perangai beliau lemah lembut, tawaduk dan memudahkan urusan orang dengannya. Baik, seterusnya yang ke-20, ini kata Senali lagi, cara bergaul dia tu paling mulia. Cara dia bergaul tu paling, muamalat dia tu. Artinya cara bergaul, cara bersahabat dan cara berteman, itu sangat mulia. Beliau bergaul dengan sesiapa saja yang berinteraksi dengannya dengan cara sebaik-baiknya. Yang ke-21, sesiapa sahaja yang melihatnya pertama kali, tadilah badah tu bil amr tu. Sesiapa sahaja yang melihatnya pada pertama kali, jumpa mula-mula, maka dia akan rasa lalu karismatik dia tu. Ni dia panggil haibatu, dia akan rasa kehebatan dia tu. Nampak selalu. Begitulah manusia. Sebab tu ni banyak ni kalau kita baca tentang biodata lah, profil para ulama, misalnya Imam Syafi'i. Siapa Imam Malik cuti, dia tengok apa Imam Syafi'i tak hari, dia ada cerita dia lah, dia demam hari ni, dia selimut pergi je lah kelas demam pun. Lepas tu esok tak pergi. Imam Malik kata, mana tak ada Syafi'i. Dia kata, mari demam, hari ni demam kuat telajak, tak nak mari, cuti. Imam Malik kata cuti, anak murid tak mari. Orang kata besar anak murid. Nak ayatnya setara tu lah kedudukan dia. Sampai Imam Malik kata, sebab apa dia dijaga sungguh. Berat Imam Syafi'i, disiplin dia. Imam Malik kata cuti gitu. Sampai Imam Syafi'i segar.
Sokol lah lain tu. Asal tu lah. Jadi itu kehebatan dia. Banyak kalau kita baca sejarah dengan ada satu buku bicara tentang pribadi dia, tentang cara hidup dia. Tebal lah buku tu. Ada lah. Dia beberapa buah lah. Ada setebal ni kot. Kalau kita baca tu memang kita nampak lah. Sejak kecil lagi. Nabi ni pun gitulah. Jadi di sini karisma tu makna haibatu, kehebatan dia. Dan Allah menjadikan beliau ni berwibawa yang dirasakan oleh seluruh hati manusia. Kadang-kadang disebut sebulan perjalanan tu rasa takut dah bila dengar nama Nabi. Musuh-musuh dia tu sebulan perjalanan. Masiratul syahr. Mana sebulan perjalanan. Baik, seterusnya. Siapa saja yang bergaul dengannya dengan sungguh-sungguh, maka ia pasti akan mencintai. Apa maksud sungguh-sungguh tu dia huras itu. Maksud sungguh-sungguh bergaul dengan Nabi ni, sesiapa saja yang berteman dengannya, bergaul dengannya, bermusafir bersamanya, berkawan dengan, pasti akan mencintainya. Teringat, jadi teringat. Tu kehebatan seorang. Tapi setengah-setengah orang tu kalau jumpa dia using gitu. No. Apa jumpa buluk kakak ni dok. No. Tapi Nabi ni je teringat jadi. Tu payah tu nak boleh benda lagi tu. Kerana Nabi, kerana ia tidak pernah, kerana orang jumpa Nabi walaupun pertama kali pun, dia tak akan pernah melihat pada diri Rasulullah segala yang membuatnya terdorong untuk mencintainya seperti akhlaknya. Mana kalau dia tengok Rasulullah tu tak ada kecuali sifat-sifat yang baik dia nampak. Tu jadi timbul saya tu. Sebab tu dengan satu buku ada dengan anak tu. Buku ni dia bagi percuma di Masjid Haram. Tajuk dia Mahabbatu Rasulillah. Mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Dia ada situ sekitar 9 artikel. Ulama tulis tentang maulid, dia tulis maulid, kenapa kita cinta kepada Nabi. Dia orang mari bagus buku tu, anda pernah guna sebab dia satu tajuk. Kenapa kita cinta kepada Nabi atas dasar apa? Mula-mula sekali kerana perintah Allah. Mula-mula sekali dia letak kerana perintah Allah. Makna cinta kepada Nabi ni bukan semata-mata kerana sifat-sifat ni, bukan kerana tu. Sebab tu kita tak tahu pun cinta ke Nabi. Tetapi secara fitrah, sebab seseorang kasih, saya cinta pada seorang ni, dia ada sebab dia. Sebab tu semua ada pada Nabi. Tambah pula dengan perintah Allah. Tu. Tu dia sebut dalam kitab tu lah. Baik. Jadi sesiapa saja tu. Kerana ia tidak akan pernah melihat pada diri segala hal yang membuatnya terdorong untuk mana sesuatu yang menyebabkan cinta kepada seseorang ada belaka pada Rasulullah. Seperti akhlak yang mulia, muamalah tu mana pergaulan yang baik, dan cara berinteraksi dengan baik, seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, maka kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berkasar, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Sebab Nabi ni kita tak pernah jumpa, Nasdi tak pernah jumpa dalam satu hadis Nabi, khususnya dengan mad'u dia, dengan orang dia berdakwah ni, dia kata, dia guna perkataan sindir ke tak ada. Tak molek ni sebenarnya, kecek sikit-sikit sindir, sikit-sikit sindir. Tak molek sebenarnya. Tak kira dengan siapa pun. Bahkan Nabi kalau di belakang musuh pun pernah kan ada cerita Aisyah lah. Aisyah kata, Aisyah kutuk lah, bahawa Yahudi tu kutuk Nabi. Aisyah kutuk. Aisyah dah masa bagi salam tu lah. Dia bagi salam tu dalam kata-kata tu dia ada makna halak. Alaikum bisam, tak gitu. Waalaikum bisam tu makna halak, mati, musnah, binasa. Aisyah pun jawab parut lagi. Aisyah jawab tu lebih parut daripada Yahudi tu. Nabi lagi jangan begitu Aisyah, tak boleh begitu. Doa kebaikan kepada dia, kan Nabi kata. Tu padahal tu di belakang kawan tu, bukan depan tu. Tu cara Nabi. Payah tu nak buat tu. Dia ada merah, mata jadi merah dah. Tu dia payah. Boleh lepas ikut susah tu. Sebab tu benda ni payah. Kalau boleh ada kelebihan gitu. Baik, seterusnya yang terakhir di bawah hadis ni, perkataan Sayyidina Ali, dan orang yang menceritakan diri dia, iaitu orang mana sesiapa saja yang menyebutkan ciri-ciri fizikal Nabi. Apa maksud Sayyidina Ali kata gitu? Kayak cerita mula-mula akhir sekali dalam hadis Nabi kata gitulah, kalau orang cerita tentang Nabi mesti dia sebut ni perkara-perkara ni.
Sayyidina Ali kata di hujung hadis tu. Maksudnya apa dia? Maksudnya dari perkataan Ali di sini adalah maksudnya orang yang menceritakan tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dia akan kata gini. Daripada ciri-ciri aku sebut tadi, orang itu pasti dia akan buat kesimpulan gini. Aku tidak pernah melihat orang seperti beliau. Sebelum ni ataupun selepas ni pun tak ada jumpa orang lagu tu. Mesti orang kata gitu. Pernyataan ini bersumber tidak hanya dari seorang sahabat, bukan Sayyidina Ali saja sebut gini ni. Mana ramai lagi sahabat lain cerita gini juga. Kalau orang nak cerita tak mesti dia akan sebut akhir, dia akan kata tak payah dah nak jumpa. Sebelum ni tak jumpa orang lagu ni. Selepas ni pun tak jumpa. Mesti kata gitu. Tu. Jadi kemudian Imam At-Tirmizi menyebutkan, cuma Imam At-Tirmizi sebut ni dia tidak mari teks Arab, dia mari terjemah selalu. Jadi ana rujuk Arab dia lah, tak apalah. Sebabnya kenyataan Imam Tirmizi ni mana ada banyak kesamaan juga. Kemudian Imam Tirmizi menyebutkan perkataan Al-Asma'i tentang penjelasan kata-kata yang pelik lah, kata-kata yang ganjil dalam nas hadis tersebut. Tu dia tak sebut teks tu, sepatut ada. Kalau kita asal ada teks tu. Cuba tengok muka surat 32. Cuba tengok muka surat 32. Kitab ni lah. Kalau kitab hak dulu hak tak ada syarah dia tu, cuba tengok hadis yang keberapa, yang ketujuh. Hadis yang ketujuh tu tiba-tiba tubik Abu Isa, sedangkan hak Arab dia tak mari. Sebenarnya ada hak Arab tu. Kalau hak teks asal dia ana rujuk tu memang ada hak Arab dia tu. Baik. Sebab ana pun jadi tak faham mana kalau tidak tengok harap dia tu. Ni baik, cuba tengok sini. Kemudian Imam At-Tirmizi menyebutkan perkataan Al-Asma'i tentang penjelasan kata-kata yang asing itu, kata-kata gharib, kata-kata yang pelik dalam nas hadis tersebut. Meskipun sebenarnya sebahagian besar kata-kata tersebut memiliki makna yang jelas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Makna hak tu kadang-kadang serupa dengan hak lain, tapi ada juga hak pelik. Dan juga akan diperjelaskan dalam riwayat-riwayat akan datang. Misalnya di sini, sedangkan tu tidak sedap lah bahasa kita semua sedang. Sebagai contohnya, tu baru sedap. Dasar pada Arab dia. Perkataan Arab Badui, ia menarik anak nusyabahnya. Nusyabah tu sebenarnya bahasa Arab dia tu. Anak pun kata tak tahu. Tengok Arab tu mana nusyabahnya sangat panjang. Okey, apa dia? Cuba tengok dulu. Nusyabah adalah kata jamak dari nusyab. Dari nusyab yang artinya anak panah. Maksudnya begini, orang Arab ni nak oyaknya rambut Nabi ni panjang, nak oyaknya. Jadi dia bandingkan dengan orang yang nak memanah. Kadang-kadang bila anak panah tu panjang, dia tarik busuk panah tu panjang begitu. Kadang-kadang pendek ya. Misalnya kalau dia nak jauh tu dia tarik panjang, nak oyaknya panjang. Dia guna kalimah ni orang Arab Badui, padahal orang Arab standard tak kecek begitu. Sebab tu dia kata ada orang Arab Badui kata gitu tu. Jadi guna bahasa-bahasa yang gharib, yang bahasa pelik. Padahal kita jumpa tu kan, lain bahasa yang digunakan dari riwayat Anas lain. Tapi ada juga. Tak apalah, tapi nak ayat panjang lah. Padahal nusyabah ni berkait dengan ni, tarik anak panah tu. Tu. Sedikit kerinting tetapi rapi. Ni tak apalah, ni biasalah ni. Artinya adalah sedikit kerinting, iaitu sedikit saling berpiling. Mana tidaklah kata jadi khotok rambut tu khiting sampai khotok. Tak. Kerana rambut Nabi ni tidak khiting bulak getel tu tak, tetapi sedikit kerinting sebagaimana hak sebut dah sebelum ni. Rambutnya sedikit kerinting tetapi rapi. Maksudnya rambutnya tidaklah orang panggil apa ni, kerinting khotok tu, kerinting bulak tu, tetapi sedikit kerinting ekal lah ataupun peluk kata-kata. Itu maksudnya. Baik, seterusnya kita pergi kepada hadis yang ke-8. Ni panjang benar ni. Tak apalah, kita baca dulu sebab dia terjemah pun dia tak terjemah kalimah, dia cadang lalu untuk itu, sebab dia kata payah nak terjemah kalimah. Jadi kita kena ambil dalam bab huraya dia, sebab dia sampai 40 ni lepas itu aja ni dia dia 40 ni perkara dia bicara tentang hadis ni. Ana pun ambil masa lama juga sebab kena tujuh Arab. Ana pun tak payah juga, tok har kita depan tengok baru boleh nak apa sini. Ana ada tanda lah. Kalau kita tak faham tu dasar pada Arab. Baik, tak apa, kita baca. Ni panjang sikit ni, tapi panjang pun banyak serupa. Baik, hadis yang ke-8. Wa bi qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Jami' bin Umar ibn Abd Rahman bin al-Ijl nil Ijl imla'an alaina min kitab. Garis itu imla'an alaina min kitab itu istilah
dalam ilmu usul hadis, ana beri penjelasan tanda di bawah dia tu, garis di bawah, imla'an alaina min kitabih. Sebab kalau terjemah harfiah tu salah lah. Dia ni istilah, imla'an alaina min kitabih. Orang panggil tahammul secara imla', penerima hadis secara imla'. Tu. Qala akhbarani rajulun min bani Tamim min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdullah an ibnin li Abi Halah, an ibnin li Abi Halah, anil Hasan ibn Ali qala sa'altu khali Hind ibn Abi Halah wa kana wassafa an khalilatin nabi an hilyatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'a ata'allaqu bih. Faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhama yatala'la wajhu tala'lu al-qamari laylatal badri atwalu min al-marbu' wa aqsaru min al-mushadhab azimul hamah rajilus sya'r in infaraqat aqiqatuhu farraqaha. Kalau dia nak belah, dia belah. Nabi rambut dia belah. Ada Nabi belah tengah, ada tu. Kalau dia nak belah, dia belah tu. Kalau dok sisi straight gitu lah. Tu maksudnya. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idha huwa waffarah azharul laun wasi'ul jabin azajjul hawajib sawabigha fi ghairi qaran. Bahasa dia memang payah lah. Sebab tu kalau orang ngaji bahasa, memang ulama kata kena baca kitab ni. Dia akan boleh bahasa jari-jari guna. Sebab kita orang Melayu lah, nak sebut betih, nak sebut betih dalam bahasa khusus, orang kiaskan. Pipi lagu mana, pauh di layar tu ke dia pipi dah. Betul, pauh lagu mana, pauh di layar. Tu pula tak payah kita ni. Koyak je kau payah. Gebu telur putih apa? Tak telur kan? Ada juga. Payah tu jari-jari guna tu. Betih ni sepuluh apa? Padi bunting tu. Comel. Tu duk kata besar apa, kata balak tu. Tu. Jadi ada belakang bahasa Melayu kita. Ada tu. Ni dia lah ni. Payah sebab tu gua nak kata ni, kalau itu molek boleh bahasa. Boleh bahasa kan? Baik. Bainahuma irqun yudirruhu al-ghadab aqnal irnain lahu nurun ya'luh yahsabuhu man lam yata'ammalhu asham kathul lihyah sahlul khaddain dhali'ul fam muflajul asnan. Tu sipak lah, sipak gigi, sipak mulut. Kalau mulut gini orang panggil gapo. Tu bahasa dia. Daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jidu dumyah fi safa'il fiddah mu'tadilul khalq badinun mutamasik sawa'ul batni was sadr aridus sadr ba'idu ma bainal mankibain dakhmul karadis anwarul mutajarrad mawsulu ma bainal labbah was surrah bisya'rin yajri kal khat arith thadiyain wal batn mimma siwa dhalik ash'aru dhira'ain wal mankibain wa 'ali sadr tawiluz zandain رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشيح إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام. Ni panjang ni, kita baca terjemah saja. Nak huruf tu tak ada dah 40 minit tu. Tapi kalau hayati ni kan, dia kenapa? Rupa Nabi. Jadi tak usah mimpi lagi nanti habis ni kita buat kira. Takut mimpi awal dah tak ada habis. Patut tak ada kena molek. Baik, ana terjemah saja. Ana ni tidak huraian sebab setengah kalimah pun tak terjemah. Dia tunggu dalam huraian dia. Baik. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan daripada Hasan bin Ali, baris yang ketujuh tu. So 2 3 4 5 6 tu yang ke-8.
Yang ke-8. Kalau kita analah, mana Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Hasan bin Ali. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku, yakni pak saudaraku lah dari ayah ibu, dari arah ibu, iaitu Hindun bin Abi Halah. Abi Halah ni tak apa, bawah tu dia awak tu, ali atas tu. Abi Halah ni orang panggil apa? Sebelum nikah Nabi ni kira dia tu suami Khadijah lah. Sebelum Nabi nikah Khadijah, sebelum tu Abi Halah tu lah. Sebelum dia Abi Halah tu, sebelum nikah Nabi. Tu. Jadi Hasan bin Ali kata, aku pernah bertanya kepada pamanku dari arah ibu, iaitu Hindun bin Abi Halah. Tu. Jadi Hindun ni anak kira-kiranya anak Khadijah lah ni. Enggak Abi Halah tu kan, suami dia dulu. Ni rupanya Hindun ni sini bin, bukan binti. Tu Arab dia pun. Sedangkan kita tahu Hindun ni guna juga untuk perempuan. Dia bahasa Arab ni ada setengah-setengah kalimah tu dia boleh pergi mari. Ada Kayak dia buat bin tu. Cuba tengok sini, kita baca saat ni lah. Hindun bin Abi Halah. Mana anak jantan tu Hindun tu? Ke Hindun ke ada juga perempuan ke Mak Abi Sufyan, Mak Abi Sufyan pada Mak isteri Abi Sufyan kan, Mak Muawiyah, Hindun juga. Ni boleh. Ni antara contoh lah. Baik. Jadi iaitu Hindun bin Abi Halah, ia adalah orang yang mahir lah bila nak cerita ke ciri-ciri setiap orang. Misalnya bila dia nak cerita Hilyah ni dia terjemah perhiasan. Ana terjemah gini Hilyah ni. Hindun ni bin Abi Halah ni adalah orang yang mahir menceritakan ciri-ciri tentang keunikan fizika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilyah ni memang makna perhiasan, tapi sini tak sesuai. Perhiasan mana? Ciri-ciri unik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, yakni Hasan bin Ali ni anak Sayyidina Ali lah, cucu Rasulullah juga ni. Aku sendiri ni sangat senang hati lah kalau Hindun ni cerita tentang ciri-ciri Nabi. Dia suka apa-apa pandai dia cerita tu. Kalau tak pandai ke kau cerita kau payah. Orang pandai ni kau payah jadi mudah. Tu kelebihan lah. Tu aku suka tu. Kata Hasan ni, walaupun hanya sedikit, sebab dia ni pandai, tepat dia sebut, sehingga aku boleh ata'allaqu bi, sehingga aku boleh pegang dia. Aku faham molek. Dia pun sebutlah, dia kata Hindun kata gini, dia tu bila nak cerita tentang Nabi, mana dia meriwayat, kau ingat dia panjang ni mon pada bahasa payah tu. Dia kata Nabi adalah orang yang fakhmun mufakham. Hak ni kita bincang ke data. Fakhmun ni kalau nak terjemah biasa, mulia dan dimuliakan. Itu fakhmun mufakham. Akhir data kita bagi huraian. Wajahnya bersinar bak sinar rembulan. Tu sunnah. Bukan seterang berbulan, tidak terang. Kalau terang tak angin bulat, matahari tu. Bak sinar rembulan di malam purnama. Tu. Ia lebih tinggi daripada marbuk. Marbuk tu bukan arbuk. Marbuk ni dia kita bincang dah sebelum ni. Lepas ni dia ada sebut pula. Ana tak sebut lah sini. Dan lebih pendek daripada musyazzab. Musyazzab tu apa dia, kita bincang selepas ni. Kepala dia besar. Besar lagu mana tu sebut dah sebelum ni. Rambut dia sedikit kerinting. Jika beliau ingin memisahkan rambutnya maka dia akan memisahkan. Belah. Kalau dia nak belah, dia gini Nabi ni, acak kali Nabi dengan rambut dia sisi gini. Dia sisi gini. Rambut dia panjang sisi gini. Dia tak ada belah, tapi kalau dia nak belah, dia belah tengah. Tu cara Nabi. Jaranglah dia belah. Biasanya dia pakai sisi gitu, sisi ke belakang gitu ya. Itu maksud. Dan jika dia tidak ingin belah, kalau bahasa Kelantan, kalau dia tak sebelah rambut dia, maka dia membiarkan terurai di sisi ke belakang gitu. Dan rambut beliau tidak melepasi cuping telinga. Syahmah tu ingat tak? Ketiga syahmah wafrah lagi. Tiga tu kan? Jammat. Jammat sebab banyak kali jammat lah. Tu. Kalau syammat ni, wafrah ni bawah pada cuping telinga, wafrah dia panggil. Jadi hak ni tidak melewati syahmat cuping telinga. Kulitnya kemerah-merahan, dahinya lebar. Dahi dia lebar.
Nabi ni. Alis dia panjang. Alis ni kena bulu mata. Bulu mata dia panjang. Sempurna, comel lah, susu molek lah. Tetapi tidak qaran. Qaran tu tidak bersambung ni. Ni, qaran ni. Ada setengah itu sambung ni. Qaran dia panggil. Takut. Selatan. Tidak takut. Kening dia tu. Bukan takut. Takut. Nak tulis payah kat lah tu. Kena buat tasdik pada T je nak. Tu qaran tu mana takut lah. Kalau bahasa Kelantan. Tidak sambung. Di antara kedua alis terdapat urat yang akan terlihat bila marah. Orang panggil orang ija. Orang Kelantan panggil tak? Sini. Kena tobik orang terik orang ni. Dia nampak sebab tak ada rambut. Situlah dalam hadis sahabat Nabi nak marah. Nampak tobik orang. Tapi dia tahan. Tapi boleh tahu. Selain pada muka dia merah tu, nampak merah tu muka dia putih. Lepas tu dia tobik. Tahu. Sebab dia tak ada rambut sini. Orang sini. Orang Kelantan panggil orang ija. Tu. Tu. Di antara kedua alis terdapat urat yang akan terlihat ketika beliau marah. Perai, jadi timbul orang tu. Hidungnya mancung. Mancung lagu mana ni? Dia akan bincang selepas ni. Dia ayat sosok tu. Tu kata pandai Hindu ni. Padanya diliputi cahaya. Nampak macam cahaya. Dia kata hidung dia. Lagu mana tak tahu. Dia nampak. Comel lah. Tak apalah kita sebut kemudian tu. Anak ni sebenarnya kalau doktor boleh sediakan god tu, mudah sebenarnya untuk fizikal ni. Hak ni panggil god dia ada gambar raja. Misalnya sini labat dia panggil ulu hati. Mudah nampak. Kalau ada boleh tu tak untuk akhirat lah. Mudah kita nak tu libat. Situ mudah nampak. Anda tengok dalam internet tu dia ada sosok tu dia buat tu. Mudah. Orang yang belum pernah memperhatikan Nabi dengan saksama akan mengira bahawa beliau ni adalah asyam. Asyam ni kita bincang kemudian sebab dia asyam ni dia berkait dengan ni. Asyam ni dia berkait dengan ni. Itulah Khaisyim tu hadut dalam ni hadut luar. Khaisyim tu selalu orang siapa ke sini. Ni sini ni. Kan kita sini ni kan. Setengah orang tu dia sambung dengan dahi ni. Setengah tu hidung dia sambung dengan dahi. Dia tak ada turun. Nabi ada turun. Seperti kita lah. Tapi macam setengah orang tu macam tu straight ni. Boleh tak sikit sama ni. Nabi tidak gitu. Itu makna asyam. Rengkah gitulah. Lepas tu huraian dia akan datang. Janggut dia lebat. Kedua pipi dia tu datar. Tidak orang panggil setengah tu datar ni maknanya tidak gemuk lah. Setengah kaya gede. Pobodok pecik. Sedap tak? Tu. Tidak gitu. Tu Nabi pipi dia tu. Mulut dia lebar. Mulut lebar Nabi ni. Gigi dia terenggang. Ulama kata dalam syarah tu boleh dia makan payah nak lekat makan dia. Kalau lekat pun dia khopuk cabut lalu. Kalau rapat ni kena coket. Renggat lah. Tu gigi ni. Rambut dadanya ke bawah. Bulu dada lah maksud itu. Seakan-akan lehernya adalah leher boneka yang seindah perak. Comel tekuk dia tu. Baik. Tubuh dia tegak. Ni semua ni kita bincang khusus akan datang ni. Badannya padat berisi. Bukan kata dia sebab kalau gemuk dia jadi londah kelapan gerak. Ni dok dia kemah, tubuh kemah. Bukan kata kurus hadis tapi kemah. Tu. Perut dan dadanya rata, mana tidak buncit lah. Tidak buncit tu maksudnya. Dadanya lebar, kedua pundaknya ni jarak jauh. Dada lebar ni. Tu. Ujung-ujung tulannya besar ni. Ni tulan ni besar. Sendilah otot dia. Otot ni, kepala baru ni. Tubuh dia tidak banyak berbulu tetapi bersinar. Anda pun duduk tengok dalam beberapa syarah bersinar. Lagu mana gambar yang ulama sebut bersinar ni, dia nampak orang panggil bersih. Bersih. Tu. Sebab tu nampak bersih maksudnya. Antara labat. Labat ni ulu hati. Labat ni ulu hati. Dan pusar ni pusat lah kita tahu. Ditumbuhi bulu yang membentuk garis lurus seperti puting beliung sebab dia tokok sini. Lepas tu dia sambung, lepas tu dia turun di tengah-tengah perut Nabi tu. Kedua, payudaranya. Ni bahasa Indonesia, tetek lah kita kata sini. Ni sini. Dan perutnya tidak ditumbuhi bulu selain bulu di atas. Sini. Dia gini, kita kata biar kita sebut dah, stokos ni. Bulu dia atas ni bukan bawah. Ataupun di kawasan apa kita kata putih susu tak ada bulu. Atas ni.
Sebab tu anak kata sepupu tim beliau. Siapa gitu? Dia sebut mana? Dia tengok lah. Lepas tu Nabi ni jenis tak pakai baju lah. Dok. Tidak gitu. Ada ketika Nabi dia gini. Dalam riwayat ada sebut, ada ketika Nabi ni sahabat boleh tengok tubuh dia sebab dia tak pakai baju, dia tak kain. Kain sebal lah kita kata. Gaknya seleknya nampak. Gitu ya. Anak tak jumpa satu hadis. Maulana apa sebut, dia kata tak ada satu hadis Nabi. Maknanya sahabat dia tengok dia langsung tak ada. Pakai seluar saja. Baju tak ada. Tak ada sah hadis. Oh kita pakai kedah tu lagu tu. No, kalau kapung beli kicap. Ustaz tu anak lemah ngoti. Anak jumpa dia. Okeylah kaigus. Anak tengok kata parut ustaz ni. Anak jumpa dia kata lepel Nabi dak, Nabi turun tanah nak pergi cok gua tutur dalam hadis kan. Nabi letak kain. Sahabat kata nampak belikat. Tapi tak nampak keseluruhan. Jadi sini ni adalah pengalaman sahabat-sahabat yang nampak. Sebab tu dia cerita. Lengan bawah ni dia panggil zira'. Ni lengan atas adud. Ni dia panggil adud. Ni mirfaq. Ni dia kata otot tadi ni apa ni mafsal. Ni mafsal. Ni mafsal. Hak bucu saja dia panggil mirfaq. Ilal mirfaqain. Ambil uduk ke? Ilal mirfaqain. Ni dia panggil apa ni? Zira'. Zira'an bi zira'in. Mana zira'? Lengan atas dia panggil adud. Baik. Jadi lengan bawah pundak dan dada bagi atas ditumbuh bulu, ada sedikit bulu. Sini ni ada sedikit bulu. Lengan bawah ni bukan sini, ni lengan sini. Kayak biasa kita kan ada juga ni bulu lebat kat sini dah. Tu. Nabi ada juga situ. Kedua tulang hastanya panjang. Ni lah zira' ni hasta panjang. Kayak kalau pendek kan udah ni. Sini tak apa pendek sikit pun. Tapi biasa email lah. Aku terus jadi supaya apa ni? Makan sayur. Gorila. Jika panjang tu tak. Kaki tangan sama panjang. Sebab tu dia tak gayak naik atas pun. Tu. Hasta dia panjang. Beliau lapar dada ni dada bidai lah. Aku panggil dada bidai. Kedua telapak tangan dan kaki dia tebal tapi lembut. Kita bicara sebenarnya. Jari-jarinya panjang yang wajar. Panjang itu panjang, orang panggil pandai sedang molek. Tidak kata ketuk pendek, tidak kata panjang telajuk. Tak, sederhana. Jari-jarinya panjang lah. Lekuk ke telapak kakinya agak pendek. Lekuk ni hak sini. Kalau telapak kaki sini, kan biasa lekuk tu. Tu tidak jauh, pendek. Sahabat tengok. Ni kayak sini ni tak. Sini ni kita ni jauh tak. Dia pendek. Dia sebut gitu. Maknanya dah sebab orang panggil tebal tu lah. Kayak kita kan tempat kaki ni kan dia ada macam ruai tak. Hal tu pendek. Tu lubat tu. Bahagian ruai tu. Telapak kakinya halus. Halus sini bukan maknanya itu, maknanya lembut. Tapi tebal. Air tidak bisa bergenang pada kedua kakinya. Sebab apa? Sebab dia rapat. Tidak takut air bawah tu. Tidaklah sepuluh tapak selipar. Tidak gitu. Tapi ada juga sikit. Jika beliau berjalan, maka berjalannya dengan kuat dan cepat. Kuat ni maksud kuat ni sebab dia hentak kaki. Bunyi sikit. Dia bukan eret kaki. Kalau eret kaki bergeser kan bunyi seres-seres. Ni bunyi. Dia panggil dab. Dab ni kan dia sepuluh lembu kuda kan dia atur gitu. Tu dipanggil dab. Sebab tu binatang haji ni kita panggil dabah. Dabah. Baik. Sepuluh burung unta tu dabah tu. Kan dia gerak gitu, kan dia ongak gitu. Bukan kata eret tu tidak. Baik. Cara berjalannya dengan badan condong ke hadapan, berjalan dengan lembut, tenang dan mantap. Langkahnya panjang. Ketika berjalan, langkah tu panjang, sosok diatur tu panjang lah. Ketika berjalan, maka seakan-akan sedang berjalan di jalan yang rendah, daripada tempat tinggi turun ke tempat rendah. Itu kita bincang dah sebelum ni. Jika beliau menoleh, maka seluruh tubuhnya berbalik ke arah tempat dia menoleh tu. Arah dia menoleh. Mana menoleh tu sekali dengan tubuh, seperti tadi lah. Arah pandangannya selalu ke bawah. Kalau dia berjalan, dia banyak tengok ke bumi. Tu. Beliau lebih sering melihat ke arah tanah daripada ke arah langit. Tu. Seluruh tatapan matanya adalah merupakan penelitian.
Mana jenis orang mikir, tengok tu ta'ammul, dia panggil ta'ammul. Tengok tu, dia pasal jenis orang mikir lah, tengok tu, dia macam merenung. Pandang yang mata dia gitu. Beliau berjalan di hadapan para sahabatnya dan beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Bila dia jumpa sahabat dia, mula-mula assalamualaikum. Tu cara Nabi. Begitulah. Jadi ni kita bincang panjang jugalah. Sebab dia sini, dia buat sini 46 poin. Dia akan bincang melalui hadis ni saja. Kita berhenti setakat tu. Jadi minggu depan tu kita akan bincang perbincangan ini. Sini dia buat, ana sebut sikitlah. Terakhir, Hindun ni siapa dia? Hindun tak disebut. Hindun bin Abi Halah adalah anak tiri Nabi, anak Khadijah lah, anak tiri lah. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi SAW. Dengan demikian Hindun adalah saudara seibu bagi Fatimah, saudara seibu lah. Fatimah binti Nabi SAW. Kerana ibu mereka berdua adalah Khadijah. Oleh sebab itu Hasan bin Ali menyatakan dalam riwayat ini, aku pernah bertanya kepada pamanku dari sebelah ibu. Pak darah dia lah. Gitu kan. Okey, so kita berhenti setakat tu dulu. Jadi tak boleh tanya apa-apa lagi sebab kita tak bincang lagi. Kita bincang minggu depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan lain tak apa.